Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar? Hari ini saya mengharapkan anda semua sihat walafiat dan saya mengharapkan tidak ada masalah tentang suara atau gambar dan semoga anda dapat manfaat untuk saya cerita tentang satu buah yang paling saya suka dan mungkin sebagian besar daripada anda pun suka juga. Cuma hari ini kita kena nak fokus juga tentang bahayanya. Okey, yang tu saya lepas kat ujung nanti supaya you tak cuma dengar khasiat tapi you akan juga fikirkan tentang dia punya bahaya kalau terlebih makan. Okey, semua dah masuk. Okey, kalau semua dah masuk, kita cek lagi sekali dari jauh atau dekat sama ada suara tu boleh didengar supaya tidak nanti kita sambung-sambung cerita lepas tu kena buat kali kedua pula. Saya rasa okey kot kan. Saya dah tengok saya punya lampu ni cantik dan okey. Line baru dapat balik tadi sebab ada wifi, tapi isunya sekarang you kena check you punya wifi juga. Okey, tak okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulin, suara okey ya? Mak Noh, saya rasa anda tak komplain tu okey lah kan. Terima kasih kerana kita masih lagi sudi bersama dan hari ini saya nak cerita tentang nenas. Saya dah bawa nenas untuk anda ni, okey. Ni, okey, saya nak tunjuk sama ada yang ni sesuai tak sesuai, color macam ni okey ke tak okey. Lepas tu nanti kita akan sambung cerita tentang isi dia pula. Sementara tu kita bagi Al-Fatihah dahulu kepada, kita doakan juga bagi mereka yang masih lagi bertugas dan masih lagi sebagian besar yang tengah sakit. Walaupun kita sekarang sudah banyak improve dan saya dengar kata semalam tak ada kes baru ke something like that. Very good. Maksudnya bukan tak ada kes baru, tak ada kematian. Kes baru ada tapi dah tak banyak sekarang, alhamdulillah. So kita jangan lupa pada diri kita, kita sedekahkan Al-Fatihah ni kepada ibu bapa kita dan semua rakan-rakan kita juga, jiran-jiran kita. Dan jangan lupa orang luar pada Malaysia, yang rakyat Malaysia, bahkan kita punya neighbor Singapura pun dah boleh naik balik dia punya COVID tu kan. So kita kena doakan mereka juga, apa tu, Brunei, Indonesia dan seluruh dunia. Selalu nak kata Assalamualaikum. Al-Fatihah. Yanti, lama tak join ya. Amin. Okey. Amin kerana kita masih lagi alhamdulillah masih boleh bernafas. Dan seperti mana saya kata, orang yang baru masuk, you dah tahu kan apa saya nak cerita ni. Saya suka sangat nak tunjuk gambar ni pun satu design yang cantik ni, walaupun gambar ni buah ni yang dah lama. Maksudnya saya ambil aja apa yang ada kat rumah lah kan. Mana boleh berkira sangat pada musim-musim PKP ni kan, musim-musim COVID ni. Tapi cantik tak design dia? Ni design ni saja, kalau you belajar tentang dia punya algoritma dia, dia ada dia punya mathematics dia. Orang panggil Fibonacci punya calculation. Cara dia berbunga tu 1 jadi 3, 3 jadi 5 dan berapa-berapa lagi tu. Kalau you tengok dia punya kembang ni, kalau ini cantik ni, dia akan ada orang panggil pelukisan dia sendiri. Tapi dari sudut kebesaran Allah, dia ada setiap sesuatu. Kalau you tengok bunga matahari tu kan, design dia punya, sebab tu dia panggil apa tu, bunga matahari, betul tak? Design dia tu macam matahari betul-betul. Tapi kalau you tengok ni, tengah-tengah ni, saya ambil ni saya ambil ni, cuba you tengok betul-betul design dia. Okey, ada nampak macam matahari tak sikit? Ada tak? Kan? Tu. Pagi-pagi yang kita pergi tengok dia naik kan, tengah-tengah tu kan dia putih-putih tu. Cantik kan? Instagram nampak? Okey. Ni. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bukan kita cuma nak memerhati saja. Sampai nak belahak pula tadi. Sampai nak tu pula pasal apa? Saya makan nenas agak lebih sikit pagi tadi. Dalam sejam lepas tadi, sebelum saya bertemu dengan anda, nak revise balik apa tu fahaman saya tentang nenas. Rupanya nenas ni Tuhan bagi memang cantik betul, okey, dan saya akan cerita apa dia punya manfaat bermula daripada 1 sampai 21. Ready? Nombor 1 ialah sebelum saya sambung, dia dalamnya yang manis tu ada 2, satu bahan fruktos, satu bahan glukos. Setiap buah ada.
Fructose dan glukos. Anda kena tahu kenapa kita dibenarkan makan buah sebanyak mungkin, sebab yang bagusnya itu fructose. Tapi ramai juga orang kata buah tak boleh makan kalau you diabetik dan sebagainya. Jangan terlalu percaya, sebab apa? Kita dah buat kajian, orang yang makan buah banyak, untuk orang diabetes pun dia improve. Kecuali you kena tahu waktu bila nak makan. Okey? Dan berapa jumlah, berapa gram dan sebagainya. Yang tu saya nak ajar lain kali lah. Tapi bagi mereka yang dah attend program diabetic diet, you tahu sangat-sangat kan berat badan kali berapa semua. Tapi yang penting ialah untuk orang kanser, sebabkan kemanisan dia ni kalau sampai yang saya tunjuk hari ni tu, itu dah lebih. Maksudnya dia dah mula terlalu ranum. Cuba you tengok betul-betul. Okey, untuk kanser yang ni dah terlalu ranum. Okey, you kena ambil yang ada hijau-hijau, kuning-kuning lagi. Okey, baru dibenarkan untuk orang yang ada kanser. Baik, untuk yang lain, kepentingan untuk you faham kenapa fructose tu bagus. Saya nak mula cerita pasal buah-buahan pula sekarang ni. Iaitu dia tak banyak perlukan insulin untuk diguna pakai. Fructose tu bila masuk, bila you proses itu fructose. Yang jadi nak pakai insulin lebih sikit tu ialah you punya apa? You punya glukos. Boleh faham tak? Kan buah tu ada glukos dan fructose. Faham? Bukan semuanya fructose sahaja. So itu sebabnya saya tak benarkan kalau ranum sangat untuk orang kanser makan. Lain daripada kanser, semua orang boleh makan. Okey, cukup. Introduction ni start daripada zaman Christopher Columbus lagi. Berapa lama dah buah-buahan ni terkenal di seluruh dunia. Sampaikan Hawaii tu sampai dia punya national fruits tu memanglah pineapple tu tak, design dia kan cantik, betul tak? So di Malaysia ni dah banyak negara-negara tropika, terutama sekali yang ada matahari, dia cukup suka subur. Nombor satu untuk metabolisme. Nombor satu keuntungannya. Metabolisme badan kita ni, sebab tu nanti bila saya kata untuk lose weight, yang ni lah antara buah-buahan yang top untuk kita makan. Okey, sebab dia ada vitamin B, dia ada kekuatan untuk meningkatkan juga red blood cell dan sebagainya. Jadi kita jadi lebih, orang kata panas badan kita tu. Okey, sentiasa bertenaga. Itu maksud saya. Nombor dua, dia bila saya cakap tentang bertenaga, kat mana datangnya? Dua vitamin yang utama, vitamin C dan juga vitamin B. Okey, cukup. Kalau bukanlah B dengan C saja cukup, tapi kalau you ada vitamin C dan vitamin B saja, banyak proses dalam badan you boleh berfungsi dengan baik. Sehingga kan dia boleh meningkatkan mood you. Tahu mood tak? Bagi you rasa bersemangat. Okey. Nombor tiga ialah digestion. Pencernaan adalah satu masalah utama untuk ramai rakyat kita. Berarti kadang-kadang orang tu komplain sakit gastrik lah, sakit kembung lah, sakit kram dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada acid reflux, semua tu ada kaitan dengan pencernaan ataupun digestion. Jadi digestion ni yang bagus sekali ialah kenapa? Sebab dia ada satu enzim, okey, kopi ni bromelain. Kalau you pergi kat kedai farmasi ataupun you tengok kat Lazada ke Shopee ke, kalau you type bromelain, dia ada jual pun. Khas diekstrakkan untuk orang yang malas nak makan buah ni, dia pergi beli apa yang dinamakan bromelain. Tahu bromelain tak? Okey, bromelain ni adalah anti-inflammation dan juga dia juga untuk mencernakan proses absorption dan pencernaan digestion of protein. Jadi kalau you banyak makan protein, yang saya tak galakkan, yang daging-daging tu, tetapi sampai tak langsung makan benda-benda yang ada bromelain, dia susahlah kan. So dia bagusnya dia menghadam protein. Okey, itu bromelain punya kerja selain daripada jadi inflammation. So it break down the protein. Yang ni baguslah supaya you tidak meragam perut you. Nombor 4, tadi saya kata weight loss. Ramai orang ambil nenas sebagai buah-buahan untuk menurunkan berat badan. Semua orang tahu kenapa. Siapa boleh jawab? Cepat. Jawapannya ialah kerana dia boleh meningkatkan serat. Yang saya duk suruh you makan fiber up tu, kalau hari tu you makan banyak apa orang panggil nenas, tak payah ambil fiber up pun tak apa. Tetapi jarang-jaranglah kita makan benda-benda yang berserat tinggi macam ni setiap hari kan. Maka
Sebab tu saya supply fiber up. Tapi hari yang saya makan banyak nanas, kalau saya lupa-lupakan fiber up pun tak apa. So nanas is a very good untuk jadikan prebiotik. Dia adalah makanan bakteria baik dalam perut kita. Bila bakteria baik dalam perut kita tu happy, maka body kita pun happy. Sebab apa? Semua penyakit bermula dari perut. Dan siapalah makhluk yang paling banyak dalam perut dan usus-usus besar kecil semua tu? Dia namanya bakteria. Okey? Habis. Nombor 5 pula sekarang ialah masalah diuretik. Tahu diuretik? Dia ni kalau siapa yang rajin makan nanas, dia senang lawas kencing. Jadi bila lawas kencing tu baguslah kan untuk masalah katakan kidney stone, ada masalah-masalah buah pinggang dan sebagainya. Cuma nanti saya bagi tahu salah satu masalahnya kalau terlalu lebih pula ada masalah dengan buah pinggang. Yang saya cerita ni makanan yang agak sederhana. Apa yang dimaksud sederhana? Dua ni. Okey, saya cerita terus terang. Besar-besar macam ni. Okey, 2 atau 3 ni. You makan sekali atau 2 kali sehari macam ni. Bak kata orang 2 potong lah, 2 perahu. Yang ni kira sikit lah kan. Ambil 2 atau 3 potongan besar-besar macam tu. Sehari you boleh makan sekali pun dah alhamdulillah. Tapi kalau boleh 2 kali. Kalau banyak tadi tu saya ingat kena makan 2 kali sehari. Okey. Bagi saya kalau musim kena makan buah nanas macam ni memang 1 piring lah, lebih kurang 2 perahu dipotong-potong kecil. Itu dimaksudkan makan sederhana. Okey. Tengok ni jap tu betul kan kamera ni. Okey, baik. Setelah kita sambung dengan cerita diuretik, you tak perlu bergantung sangat nak makan diuretik yang doktor bagi tu, kecuali kalau you penyakit jantung tu kena ikut amalan doktor lah. Tapi sengaja-sengaja you nak lawaskan kencing, nak kena pergi cari ubat, ini dia ubat dia. Okey, nanas. So boleh mengurangkan berat badan, dan yang ni semua kena dengar. Sebab bila dah berumur sikit, otot kita, sendi-sendi kita senang sakit dan lenguh dan sebagainya. This is one of the simplest, yang paling alami, paling natural untuk mengurangkan kesakitan. Bromelain tu kalau you tengok semua anti pain, kalau you pergi tengoklah ubat-ubat gout lah, ubat sakit arthritis lah, sakit lenguh-lenguh sendi dan tulang dan sebagainya tu semua mesti ada bromelain. Tahu tak? Bromelain tu datangnya yang paling banyak, dia punya punca ialah nanas. Bagus. Okey, so anti-inflammation. Okey. Arthritis bagus, otot bagus. Tadi saya dah kata nombor 6 adalah untuk buah pinggang, untuk flush out. Dia cepat bila you minum air dan pula you makan nanas. Nanas kan banyak juga air, senang dia flush out. Baik, kita sambung nombor 7. Yang paling dah dibuat kajian ialah bagus untuk jantung. Bayangkan bagus untuk jantung. Okey. Sebab apa? Dia ada vitamin C, dia ada banyak antioksidan, dan dia ada orang panggil potasium. You tahu sangat-sangat kan potasium yang mencukupi. Saya ulang, yang mencukupi. Sebab nanti kalau banyak sangat buah pinggang boleh rosak juga kan. So yang mencukupi, dia jaga degupan jantung. Dia make sure yang fungsi jantung first class. Itu dinamakan nanas punya power. Baik, sekarang tiba masanya kita cerita tentang masalah kulit pula. Selalunya buah-buahan dengan sayur-sayuran dengan herba memang ada kebaikan untuk kulit. Apa baiknya nanas pula untuk kulit? Macam-macam dia orang boleh buat. Setengah tu buat anti-aging punya formula, sebab dia ada magnesium dalam tu dan dia ada antioksidan. Lepas tu dia ada kuasa menjadi antibiotik juga. Dia boleh membunuh bakteria-bakteria, menyebabkan sampai orang boleh buat bila dia campur, ini dibenarkan ya. Campur dengan telur, egg yolk yang yang kuning tu, kuning telur tu, lepas tu campur dengan sedikit susu. Ini sahaja masanya saya benarkan you pakai susu, bukan untuk minum, untuk buat buat mask. Jadi you campur dengan perahan nanas ni, air nanas ni, yang agak pekat sikit, yang you press betul-betul jus dia, you campur elok, ataupun you blend pun boleh. Ada sikit-sikit sabut-sabut dia lagi pun tak apa. Pasal apa? You nak buat sebagai mask. Faham tu? Apa yang you nak daripada nanas tu? You nak bromelain dan vitamin C, dan dia juga tinggi dengan vitamin A. Kalau you dengar A, dia dengar C, itu memang cun untuk kulit. Okey, baik, sambung.
Nombor 9 ialah untuk blood circulation. Tahu blood circulation tak? Peredaran darah. Apa saja yang meningkatkan peredaran darah memang baik. Tapi kenapa dia meningkatkan peredaran darah? Sebab dalamnya ada satu bahan namanya copper. Okey, copper ni terkenal untuk meningkatkan red blood cell. Bila red blood cell meningkat, maka dia boleh meningkatkan oxygen supply. Bila oxygen supply cantik, jadi banyak bahan-bahan toksik yang boleh dinyahkan. Okey. Nombor 10, ada kebaikan untuk mata. Okey, mereka yang suka ambil nenas katanya memang tinggi dengan A, C juga, masalah cataract, okey, dan masalah macular degeneration. Macular degeneration ni ialah dia boleh menyebabkan sampai jadi buta. Sebab apa, di belakang tu ada satu point namanya macula. Macula tu kalau dia punya supply blood semua oksigen tak cukup kat situ, lama kelamaan dia akan mengikut proses penuaan pula tu, lama-lama dia boleh jadi sampai buta. Okey, jangan main-main. Okey, nombor 11 untuk tulang. Jadi orang perempuan jangan nak depend on susu saja. Nenas ni pun ada kuat dengan dia punya kalsium, especially magnesium dia cukup banyak. 73% daripada keperluan harian datang daripada nenas kalau you makan hari-hari. Bayangkan. Okey, berarti dia mengurangkan osteoporosis lah kan. Okey, cantik. Baik, kita sambung tentang kolesterol pula. Nombor 12, kolesterol boleh turun. Bukan takat kolesterol saja boleh turun. Saya letak sekali dengan kolesterol ni dengan blood pressure. Untung tak? Kolesterol boleh turun, blood pressure boleh turun. Ada kaitan dengan potasium juga. Sebab tinggi nilai potasium dalam nenas kita ni. Baik, sambung. Ada satu lagi namanya penyakit-penyakit, yang ni bagus zaman-zaman COVID ni. Pasal apa? Dia penyakit flu, penyakit cold, demam-demam sesama ni dan sebagainya ni. Lagi satu batuk-batuk, memang baik kalau kita banyakkan ada bromelain dalam badan kita, dan satu lagi vitamin C lah kan. Okey, saya betulkan sikit sebab dia suka duk lari sikit dia punya kamera ni. Okey, right. Sekarang okey ya. Alright, let's go. Baik, sambung cerita. Dia juga membantu untuk bagi mereka yang ada sakit tekak, yang senang ada mucus. Tahu tak mucus? Senang ada kahak. So that's very good. Kenapa? Ramai orang suka ambil nenas. Yang ni bagi pihak yang pernah kena kanser dan yang tak mau kena kanser ataupun yang dah kena kanser, ini adalah makanan rapat anda. Ia terkenal untuk mengurangkan masalah kanser, sama ada you belum kena ataupun you dah kena. Inilah makanan. Saya tak kata sebagai ubat, makanan. Sebab apa? Kan saya kata tadi, bromelain tu dia anti-inflammation. Okey, inflamasi adalah salah satu daripada penyebab boleh jadinya kanser juga kan. Dan dia ada banyak antioksidan. Maka inilah makanan orang kata sepatutnya ditambah harian. Inilah makanan yang sebatilah sepatutnya. Dan kanser ni kalau kita cerita, dia mesti ada backup dengan research. Okey, berarti kajian dah dijalankan tentang nenas ni bagus. Anemia, yang tak cukup darah, tolong orang perempuan semua sekali yang ada masalah tak cukup makan, tak cukup zat besi dan sebagainya, ni dia. Okey. Fertility, kesuburan untuk perempuan dan lelaki bagus sebab dia ada, kenapa dia ada C, vitamin C, dia ada zinc, dia ada folate dan dia ada copper lagi sekali. Semua ni, especially zinc, memang meningkatkan mereka yang bermasalah kesuburan. Okey, kesuburan kita ni zaman moden ni cukup berleluasa sebab terlalu banyak body kita bahan-bahan yang toksik dah masuk. Betul tak? Okey, cepat. Nombor 16 sekarang ialah dah habis. Nombor 17 sekarang ialah masalah dandruff. Dandruff ni banyak bahan-bahan yang 2-3 hari lepas pun boleh pakai, hari ni pun boleh pakai. Saya pun dah tak ingat apa saya cerita semalam kan. Apa saya cerita semalam? Tapi yang penting saya nak fokus pada nenas ni kan. Semalam lengkuas. Takut nanti lupa-lupa, nanti bahaya juga kan, takut Alzheimer kenyanyuk pula nanti kan. Dandruff, okey, dandruff, kelimomo memang bagus. Nausea, orang yang suka mual-mual ataupun loya, especially motion sickness, travelling sickness, orang yang bermasalah bau mulut ataupun suka jangkitan gaham dan sebagainya tu boleh dijadikan antiseptik, rinsing untuk you kumur mulut. Dan last dua,
saya dah kata tadi, dia antara terbaik serat dalam dunia makanan, buah-buahan ni, dia antara yang terbanyak serat. Okey, dan ujung-ujung sekali ada kajian dibuat disebabkan dia boleh menurunkan blood coagulation, blood clotting, dia mengurangkan masalah mendapan darah ataupun pekatnya darah, maka dia bagus untuk orang yang kena stroke. Kan, stroke ni masalahnya dia pun dah makan ubat mencair darah dan sebagainya. Baik. Tiba masanya saya kena stres. Walaupun seronok saya cerita tentang khasiat, tapi saya lebih nak anda fokus kepada bahayanya. Walaupun cantik, walaupun nampak dia punya isi macam itu semua, nombor satu saya nak tanya, pasal apa? Nombor satu, you rasa gatal mulut dan gatal tekak kadang-kadang. Setengah orang tak boleh makan langsung. Sebab apa? Dia ada, nombor satu, kalau you ada alergi kepada bromelain, sebenarnya yang jadi gatal, yang you nak kena potong dia punya bulu hidung semua kan. Dulu kan nenek saya masa kecil-kecil tu dia potong, ada lorong-lorong dia elok-elok kan. Lepas tu dia kena buang dia punya bulu-bulu hidung dia tu. Faham tak? Dalam nenas ni ada. Yang tu memang kena buang, lagi gatal lah nanti kan. Tetapi bromelain tu saja dalam nenas tu boleh menyebabkan you ada alergi nanti. So itu kalau you betul-betul alergik sampai makan 2-3 potong dah rasa macam gatal sangat, tak payah makanlah. Setengah orang kata you rendam dalam air masin. Biarkan 15 minit, 20 minit, lepas tu buat lagi sekali rendam juga, boleh menghilangkan. Kalau betul dia hilang, no problem. Tapi kajian dah dibuat, bukan pasal you rendam dengan air garam tu nak jadi gatal tak gatal. Bromelain yang dalam isi, dalam flash nanas tu menyebabkan you boleh alergik kepada getah dia. Faham? Nombor dua yang paling popular yang you kena berjaga-jaga ialah orang pregnant. Memang fakta, kalau you banyak sangat makan nanas, bromelain semua ni, dia boleh menyebabkan contraction kat uterus you, terutama sekali dalam trimester yang pertama, 3-4 bulan yang pertama tu you jangan nak main-main dengan nanas lah maksud saya. Tapi kalau you mengidam, tahu mengidam tak? You mimpi nampak muka nanas, nampak isi nanas, meleleh air liur tu, yang tu you kena makan. 1 atau 2 potong cukup. Faham tu? Jangan sampai tak makan pula. Kalau you tak ambil 1-2 potong kecil untuk menghilangkan you punya rasa terliur ataupun mengidam tu, itu no problem. Okey, jangan pula you mengidam nak kena makan 3 biji satu hari, itu cari pasal. Tapi betul, fakta, ada masalah tentang uterus punya contraction, takut nanti jadi masalah abortion. Faham tu? Okey, nombor 2, nombor 3 ialah masalah stomach. Kalau you ada gastrik, okey, setengah orang bila dia makan nanas dia lega. Setengah orang dia makan nanas dia lebih teruk. So bergantung pada you. Kenapa? Bila you ada macam acid reflux pula lagi kan, macam masalah GERD kan. Ada orang baik bila minum jus ni ataupun minum smoothie dia boleh. Sebab apa? Dia ni acidic. pH nanas ialah 3.0. Dekat nak sama dengan perut kita dah dia punya acid dia tu. Tapi tak ada pula bila you gigit dia rasa macam menyengat sampai habis luka you punya lidah semua kan, tak kan? Itu Tuhan jadikan cantiknya, walaupun acidicnya sampai pH 3.0 tu, bila dia masuk dalam perut dia boleh stablekan balik dengan you punya hydrochloric acid, dan dia boleh tolong hydrochloric acid untuk break down the protein. Itu yang cantik. Sebab protein yang jadi masalah besar penyakit-penyakit disebabkan dia terlalu heavy makanan dia. Baik, kita sambung. So saya dah cerita masalah bahayanya 3 kan. Allergy, miscarriage, maksudnya keguguran. Nombor 3 adalah masalah perut. Kalau you tak boleh, jangan paksa dia. Kalau you rasa lega, okey. Itu lain orang, lain dia punya reaksi. Tapi dah ada kes yang sampai nanti jadi diarrhea, jadi muntah-muntah, itu kita tak nak. Okey. Nombor 4 ialah masalah bleeding ataupun pendarahan. Sebab dia boleh mencairkan darah,
So kalau you dah ambil ubat pencair darah pula lagi, jangan banyak makan nenas. Pasal apa nanti darah you orang panggil jadi cair sangat pula, nanti kan senang nak berdarah pula. Terutama sekali perempuan juga yang haidnya terlalu banyak pendarahan, jangan terlalu banyak makan nenas. Clear? Nombor lima ialah masalah tadi saya kata bagus untuk you kumur-kumur. Tapi kalau you terlalu banyak makan nenas, sebab dia acidic kan, pastikan you minum lepas pada tu. Maksud saya nak bagi hilang dia punya asid tu. Itu maksud saya. Apa perkataan saya nak kata tu, you flush ataupun you clean up, you wash down, basuh dia. Apa perkataan basuh pula kan? Maksudnya you try to clean up you punya acidic punya daripada nanas tadi tu dengan minum banyak air. Pasal apa nanti ada setengah orang kalau terlalu rajin dia makan nanas, gigi ataupun dia punya enamel tu boleh rosak. Okey, so kena hati-hati. Jangan sekali-kali you makan nanas kalau you dah kena dialisis semua, tolong. Pasal apa dia tinggi dengan potasium. Orang yang ada masalah buah pinggang kan, potasium tak boleh tinggi, termasuk buah pisang dan sebagainya. Jadi nenas antara buah yang you kena hati-hati. Faham? Selain daripada potasium, dia ada satu lagi asid nama oxalic acid, yang tu pun boleh merosakkan you punya buah pinggang nanti. Kalau you bermasalah, kalau you tak bermasalah, dia antara yang terbaik. Itu dia punya punca cerita. Dan ujung-ujung sekali, walaupun saya tak galakkan you makan ataupun nenas ni dengan susu, setengah daripada anda masih lagi ketagih susu kan. Kalau ya pun you jangan campur susu dengan nenas. Okey, dah didapati masalah pencernaan nanti. Susu dengan nenas dia berlawan. Nanti satu kali saya cerita apa jenis kombinasi makanan-makanan yang membahayakan diri kan. Umpamanya kalau pisang dengan susu pun ada kajian mengatakan tidak baik untuk kesihatan. Tapi itu lain kali. Cukup dulu hari ini, kita dah habis. Semoga anda mendapat manfaat, dan tak sesuai kalau kita tak cerita tentang sikit resepi terbaru yang saya cuba. Pakai nanas punya kulit. Tahu kulit nanas ni kulit. Okey, you jangan buang tau. Tapi pastikan nanas yang organik yang tak ada orang spray lah. Kalau ada orang spray tak payah pakailah kulit tu. You cuci elok, you buang yang tajam-tajam ni semua. Bukan you nak makan kulit tu. You nak nanti rebus. Boleh faham Ambil kulit dia, the pineapple peel they call it, and then you ambil also pineapple punya core, dia punya tengah-tengah tu kan, yang pelepah tengah dia tu kan, yang you rasa macam tak ada isi apa-apa tu, yang keras sikit tu, tapi rangup tu, yang tu you potong dengan dia punya peel tu. You ambil satu nanas ni, you masuk dalam periuk. Okey, lepas tu you masuk ginger apa dia, halia. Okey, dan last kali nanti bila you nak tengok dia nak mendidih apa-apa sikit, you tabur kalau nak pakai powder. Tapi kalau tak pakai powder, turmeric, kunyit, awal-awal lagi you dah masukkan 3 ni. So orang Jamaica, dia orang punya famous pakai minuman yang terkenal di sana, dia panggil Jamaican pineapple juice. Rupanya dia masuk kulit, dia masuk dia punya pelepah tengah tu, dia punya core tu, lepas tu isi dia makan asing. Dia masuk ginger, dia masuk turmeric. Sikit lah turmeric dengan ginger tu, lebih kurang 1 inci potong halus-halus. Ginger pun 1-2 inci potong halus-halus. Tapi yang banyaknya sebiji kulit ni boleh untuk satu periuk kecil. Selalunya saya nampak lebih kurang 1-2 liter. Petang ni saya nak buat eksperimen. Dulu saya dah buat sekali tapi saya tak berani. Sebab saya takut Saya takut kulit ni tak organik. Saya tak tahulah dia spray tak spray. Itu pun organik pun yang kena basuh dulu. Basuh. Lepas tu dapatkan air tu elok-elok. Setelah rebus lebih kurang 15 minit, biar dia mendidih semua elok, you tapis. Okey. Bila tapis nanti, you masuk limau. You masuk selalunya limau dengan apa cepat? Limau dengan madu. Jadilah minuman yang antara sedap lah. Saya pernah buat isi dia dengan yang saya cerita ni, tapi saya belum buat kulit dia. Jadi kita belajar buat dengan kulit, boleh tak? Dan you cerita ke saya macam mana rasa dia.
Saya ingat memang sedap jugalah, mesti ada rasa nenas semua kan. Baik, cukup dulu anda sekalian. Kalau kita dah habis cerita macam ni, kita boleh tanya anda ataupun you boleh tanya saya. Ada soalan apa-apa tak? Zack IUB, takut apa doktor? Okey, taklah. Jangan takut masalah kecil-kecil ni. Okey. Kulit nenas, campur ginger, campur turmeric, bagus. Yang tu you buat dan you beritahu kat saya. Okey. Alright, kalau dah habis, Lady Lia Abdul, Moni dah habis, Zalina, saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya, Rukiah. Kita letak ais ke? Boleh, yes. Masa you nak minum nanti, you nak buat suam pun boleh, letak ais pun boleh, no problem. Barang diingat, kalau you main dengan honey, jangan yang tengah panas-panas, okay? Tak boleh. Cukup dulu Yunus. Rashid, minum sebelum atau selepas? Sebelum atau selepas apa? Sebelum atau selepas makan ya? Selalunya kalau vitamin C, yang vitamin macam ni, dia selalunya disebabkan dia, kalau you makan dengan makanan tak apa. Sebelum atau selepas. Tapi buah-buahan, dia punya etikanya sebelum makan. Okey? Buah-buahan sebelum makan. Tapi disebabkan dia banyak serat, tak kisah kalau you terlepas pada lepas pada makan pun you ambil nenas ni. Selalu kan orang takut bila buah tu makan selepas. Saya selalu ajar you all dulu semua buahan mesti makan sebelum makan nasi ke apa-apa. Tapi nenas ni dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia banyak serat. Itu dia. Limau nipis, yes. Limau nipis boleh, lemon pun boleh. Tak ada masalah bagi saya. Yang tu semua perasa je nak bagi cantik. Tapi orang Jamaika dia tak berbual lain pada bahan yang saya cerita ni. Kalau kita ni nak masuk lengkuas lah pula, nak masuk pandan lah, nak masuk serai, itu orang Malaysia punya style kan. Acid uric is also very good. Inilah dia jawapannya. Dalam ubat-ubat gout semua ada bromelain, inilah dia. Tapi macam saya kan ada sakit gout sikit kan. So saya memang ini jadi kegemaran saya lah. Okay. Sebab dia natural bromelain. Alright, thank you. Nenas madu, okey. Nenas apa pun okey. Tapi jaga baik. Ada nenas yang dah dimodify, saya tak tahu. Kalau dia tak injek apa-apa, tak apa. Kalau manis melecah, you check balik-balik. Okey, tengok nanti betul tak daripada. Lah ni zaman, tak tahulah mai daripada negara mana kan. Nanti saya sebut nanti menjatuhkan rezeki orang pula. So, saya tak mau. Okey. You sendiri pandai-pandai you lah. Kalau tak masuk akal, semua rasanya sama je. Itu salah satu petanda tak betul. Okey. Jus nenas, orange dan halia. Oh, sedap tu. Satria, bagus tu. Boleh lah. Orange boleh. Tak ada masalah. Okey. Noratika, jangan masuk susu je. Okey. Lain tu semua boleh. Jangan masuk susu, jangan masuk gula. Lain semua you nak campur, no problem. Mazwin, nenas dalam tin, alah tak boleh lah Mazwin. Apa-apa saja yang dalam tin kita dah tak pakai lah. Zaman-zaman kita sama kita ni kan, kita dah kenal each other. You tahu sangat-sangat apa yang di pack, apa yang ada expiry date. Tak, dia tulis 2 tahun dah tak boleh makan, jangan tempuh benda tu. Sebab apa? Mana ada nenas boleh tahan 2 tahun, you bagi tahu kat saya. Kan? Berarti dia dah ada pengawet dan banyak gula. Confirm tak boleh. Alright, better nenas organik. Of course, Mazna. Mestilah. Siapa ada nenas organik, tolong telefon saya, tolong PM saya nak order. Kalau you jual organik punya nenas, saya nak beli. Macam apa? Susah nak cari, itu tak. Nenas pun tak organik. Macam mana ni? Okay. Alright, so kita cari nenas organik. You boleh buat dengan kulit-kulit sekali. Kan saya cerita tadi, yang ni yang kita cari. Okey, untuk gastrik, saya kata berhati-hati. Selalunya orang gastrik tak ambil nanas. Okey, itu saja. Sebab apa? Dia dah acidic sangat. Nanas ni 3.0. Quite acidic. Very acidic sebenarnya. Siti Norzana, kenapa saya makan nanas jadi batuk? Yes, itu antara getah dia, bromelain dia tu. Kalau you sampai bila-bila pun makan batuk sampai nak tercekik tu, tak usah makan lah. Tu ada alergi. Okay? Tuhan tu menjadikan kita tu berbeza-beza. Dalam 10-20 orang, mesti ada seorang yang alergik. Walaupun orang lain semua tak ada alergi apa-apa. Betul? Okey, nanas asli dari ladang. Wah, cun lah tu. Make sure dia tak spray apa-apa. Okey, yang tu yang paling mustahak.
Okey, nenas dan orange boleh buat jus. Pasti. Rozaida, terima kasih. Kita jumpa lagi di suatu masa yang terdekat. Anda ikut saya pagi sekarang ni sebelum pukul 7 saya dah keluar sebab matahari dah keluar awal. Tadi pagi siapa yang miss, one of the best. Cahaya dia macam konsert tadi, macam konsert. Kalau you keluar lagi awal, masa dia baru keluar merah-merah tu lagi cantik. Okey, bagi mereka yang nak madu, yang saya kata nak siap tu, besok lusa sampai ke office saya mungkin hantar pada hari paling lambat hari Thursday malam ataupun Friday morning saya hantar. Boleh? You all jangan marah saya sebab zaman PKP ni banyak sangat tahanan yang nak keluar. Bahkan saya kesian kat budak-budak saya, dia kata kena tahan dekat 3 kali kat Greek sana. Sebab dia kena masuk bahagian Lenggong, bahagian Greek, ada 1-2 grup tu pergi ambil kat bahagian Keruh. Pernah dengar tempat Keruh ni kan? So is deep in the Perak area tu, dah border dengan Kelantan dengan Kedah tak salah saya kan. So please sabar. Benda yang baik tu dan original saya tak nak simpan lama-lama, saya ambil yang fresh, saya bottlekan, saya bagi pada you. Okey? Alamak, kilang botol baru saya nak check tadi dah sampai atau tidak botolnya. Tapi apa pun saya janji insya-Allah latest by this Friday saya akan post semua. Okey? Banyak bersabar dan I'm sure you will enjoy it. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.